Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. So hari ni saya nak cerita pasal duit lagi. Cuma kali ni cara penceritaan dia berbeza sikit. So ready untuk anda semua masuk. Saya nak kisahkan tentang macam mana nak selamatkan duit anda sepanjang tempoh COVID ni. Okay. So, apa khabar? Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni adalah hari Isnin. Ini adalah sesi bangun. Hari Isnin 13 hari bulan April 2020. So, saya akan cerita pasal macam mana nak selamatkan duit anda sepanjang musim COVID ni. So, saya harap anda akan tonton dari mula sampai habis. Dan kalau anda yang dah menonton, apa khabar Tuan Syabim? Hai, terima kasih. Sudah ada dah yang ni menonton. Saya sedang live di dua platform secara serentak. Di Facebook, saya live. Okey, pergi MGC MMM, pergi. Teruskan tak apa, nanti boleh tonton balik. Sebab ni memang sesi bangun setiap hari Isnin dan juga hari Jumaat. So, saya akan teruskan sesi ni setiap minggu. So, tu yang saya terus live. Walaupun saya tahu sekarang ada yang nak masuk ke program Mastermind Group Coaching MMM April 2020. So bagi mereka yang akan join sesi tu, pergi join dulu. Yang ni nanti live nanti anda boleh tengok kemudian. So sebelum saya mulakan, saya nak anda bantu saya munculkan diri anda. Tulis di ruangan komen anda siapa anda buat bisnes dari mana dan buat bisnes apa. So kalau boleh, sebab kita tahu anda semua sedang #duduk di rumah ataupun stay at home. So saya pun tengah duduk dekat rumah, tapi itu tidak menghalang saya untuk buat bisnes dan juga untuk terus buat live. Okey. Apa khabar Cik Emilia Nasir? Apa khabar? So tolong bantu saya belanja. Saya belanja love banyak-banyak. Dan kalau anda ada lepas belanja love, maklumkan kepada saya, adakah suara saya jelas dan adakah visual saya terang. Kalau jelas, terang, tulis itu jelas dan terang. Yes. Cik Emilia dari PB Studios. Saya buat fotografi dan advertising. Wow, dekat mana tu Cik Emilia? Cik ke puan? Sorry. Dekat mana tu buat bisnes fotografi dan advertising? Terima kasih. Okey. Tolong munculkan diri anda dekat ruangan komen. Terima kasih sebab berikan feedback. So sebelum tu, nama saya Nasrul. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Saya juga adalah seorang chartered accountant di bawah payung MIA, Malaysian Institute of Accountants. Dan saya ada pengalaman sekitar 15 tahun lah dalam bidang perakaunan, dalam bidang audit, taxation, pengurusan bisnes, HR, so tentang pematuhan. So Alhamdulillah, kalau tu saya insyaAllah boleh bantu anda untuk beri sedikit perkongsian melibatkan aspek-aspek berikut lah. Okay. So apa khabar Cik Puan Siti? Terima kasih Puan Siti. Terkejut saya, Puan Siti pun tengok saya live. Puan Siti sekejap lagi mungkin dia akan join untuk sesi Mastermind Group Coaching. Saya pernah jumpa Tuan, saya ada bawa staff saya. Masa tu event Tuan percuma. Terima kasih Puan Emilia di Richworks. Yes. So tak tahulah bila lagi kita boleh buat event di Richworks, tuan-tuan dan puan-puan. Doakan semoga situasi akan jadi lebih baik. Buat waktu sekarang kami tidak akan lagi mengambil sebarang risiko untuk mengadakan program live seminar di mana kita boleh jumpa macam yang kata Puan Emilia ni dekat nak urus bisnes. Selamat pagi Puan Rohayu. Apa khabar Puan Rohayu? Pelamin Bajet Terengganu. Siap Puan? Okey. Tahniah kerana menonton pagi ni. Apa khabar Tuan Farhan Azhari FA? Saya buat business tuition di Skudai. Skudai Johor. Okey. Itulah masalah bila buat live nak kena bersin ni. Saya tak tahu lah kenapa. Bila tak live tak ada rasa nak bersin pun. Bila nak buat live je, tiba-tiba terus nak bersin. Pelik betul lah. Okey, apa khabar Puan Masurah? Kirim salam kat suami. Bisnes bengkel, kereta, saya tahu. Okey, so ni adalah mereka-mereka yang biasa tonton. So hari ni saya nak cakap pasal apa? Saya nak cakap panik COVID-19. Macam mana nak selamatkan duit anda? Macam mana nak selamatkan duit anda? So hari ni saya nak cerita macam mana nak selamatkan duit anda. Ni penting Duit adalah satu situasi yang sangat Duit adalah satu benda yang sangat bernilai di saat-saat kita tengah menghadapi krisis ni. So saya nak anda tulis kat situ, siapa suka duit?
Tulis. Suka duit, tulis situ. Suka duit. Cium-cium lah duit tu. Tulis. Saya suka duit. Tulis je. Tak apa, tak ada isu. Apa khabar Puan Norida Ramli? Saya rindu kelas Tuan Nasrul. Sambil belajar, sambil ketawa. Tuan sangat lucu. Saya accountant tapi kena jadi lucu. Itu yang you all ingat. Bukan pasal saya boleh advise benda yang betul. Tapi saya buat punchline tu yang you all rasa lagi. Aduh. Pening kalau. Benda yang tak sepatutnya you all tulis. You all tulis. Tapi saya okey je. Tak ada isu. Sebab saya ajar topik yang berat. Saya ajar topik yang berat. So bila saya ajar topik yang berat, saya kena bagi you all tak mengantuk. So terpaksa lah melucukan situasi. Walaupun topik yang diajar tu kadang-kadang berat. Dah lah ajar pasal cukai, pasal HR, lepas tu pasal duit tak ada. So macam susah kan. Siapa suka duit, tulis situ. Suka duit, sihat. Pelamin bajet dah kena akaun pelamin bajet dah kena shadow ban. Shadow ban tu apa? Kena ban lah maksudnya. Okey. Terima kasih Puan Siti. Puan Siti memang suka duit lah. Puan Siti antara mereka yang bijak menguruskan duit. Saya daripada ilmu yang dipelajari, saya rasa. Bukan lucu tuan, tapi handsome. Alamak. Tuan Muhammad Syahidan. Handsome tu nombor 18. Nak sampai nombor 19 tu. Tak guna kalau handsome tuan-tuan dan puan. Tak guna. Tak guna kalau handsome sangat pun kalau duit tak ada. Lebih bagus kalau tak berapa handsome. Adalah rupa sikit tapi duit ada. Itu lagi bagus dalam waktu sekarang ni. Sebab dalam waktu sekarang ni handsome macam mana pun tidak akan membantu anda untuk meneruskan survival di waktu krisis COVID-19 ni. Siapa setuju angkat tangan? Say I. Siapa setuju? Handsome tak guna tapi duit tak ada buat apa? Betul? So lebih baik ada duit dan handsome sekali. Itu lagi best. Apa khabar Tuan Luqman Hakim? Dapat banyak ilmu. Terima kasih Puan Norida. Saya dah buat semua apa Tuan ajar. Alhamdulillah. Musim macam ni saya tenang je. Wow, gempak gila. Apa khabar Puan Norina? Waalaikumsalam Puan. Terima kasih. Money matters. Yes, betul. So saya nak cerita apa tengah panik COVID ni, macam mana nak selamatkan duit anda. Okay, ready tak? Ready? So kalau ready, tengah on MMM ni Tuan Nas. Teruskan Cik Khairina. Terus tonton MMM. Saya tahu yang MMM tengah run sekarang. Hari ni adalah hari keempat untuk mastermind group coaching. So bagi anda yang tengah tonton, teruskan tonton. Apa khabar Puan Wani dari Johor Bahru, Kampung Kambing? Macam mana kambing semua okey? Dengan kata delivery pun jalan dengan baik. Tahniah Puan Isha Zawani Isa, Nurul Isha Zawani Isa. Pasal saya panggil dia Puan Wani je. Terima kasih Puan Wani. Tonton live saya pagi-pagi. Puan Wani dah otai lah sekarang. Dah tak ada isu dah. Bisnes masih boleh jalan, Alhamdulillah. Puan Rahayu, itulah minta maaf ampun. Sebab ni lah tak boleh pakai akaun lama. Okey, Puan Mastura dia kata sempena PKP saya jadi ejen kerepek Peria. 2 hari ni 50 balang dah terjual. Apa dapat? Sales 500 2 hari. Alhamdulillah. 2 hari sales dah 500. Apa khabar Noah partner Kuala Lumpur? Tim Medemu tengah on MMM. Pergi tengok MMM, tengok ni juga pun tak ada isu. Tengok MMM ada Dr. Azizan. Walau bagaimana handsome saya pun, walau bagaimana kacak, bagaimana lucu pun saya, Dr. Azizan tetap nombor 1 lah. Mentor pemasaran nombor 1 Asia. So tak sepatutnya saya sailang bos lah. Tapi kena undur diri dulu tuan. Tak apa, pergi tengok dekat MMM. Saya okey. Nanti anda boleh tengok balik live ni, tak ada isu. So saya nak share apakah cara nak selamatkan duit anda dalam tempoh COVID ni. So siapa ready, tulis itu ready 1. Saya ada beberapa point saja, tulis itu ready 1 dan saya akan start sharing saya punya point hari ni. Tulis itu ready 1. Tulis ready 1. Okey, tulis. Kalau saya tak nampak ready 1 tu, saya tak akan share lah point nombor 1 yang penting untuk anda semua go through. Terima kasih Cik Emilia Nasir. Terima kasih fotografer kita. Sambil-sambil COVID ni angkat gambar rumah je lah kot. Semoga dipermudahkan. Waalaikumsalam Tuan Luqman Hakim. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua dalam menghadapi krisis ini. Amin. Terima kasih Tuan Luqman. Dia dah tulis ready 1. Bagaimana pula dengan saya live di page Nasrul Hadi dan di Facebook Nak Urus Bisnes, Group Nak Urus Bisnes. Okay, ready 1. Nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak selamatkan duit anda. Bunyi dia macam
klise, tapi saya nak bagi angle yang berbeza lah. So nombor satu tuan-tuan dan puan adalah simpan duit anda. Simpan duit anda. Okay, apa maksud dia simpan duit anda ni? Okay, saya ada satu benda yang bila saya cakap simpan duit, okay, itu normal lah orang cakap simpan duit tu normal. Simpan duit tu normal. Simpan duit tu memang orang akan buat sekarang. Orang akan berhati-hati dengan apa saja yang dia nak guna tentang duit dia. Tapi saya nak share satu angle yang saya harap anda boleh guna pakai. Okay, boleh. Okay, siapa tahu tentang Moratorium Bank? Siapa tahu? Kat dalam ni kita ada banker. Saya ada seorang banker kat dalam ni, Puan Norina, dekat page Nasrul tu. Kalau nak tahunya pasal bank, boleh tanya dengan beliau. Okay. Semua tahu pasal Moratorium Bank, penangguhan bayaran terhadap loan, personal loan, ASB loan, property loan, hire purchase loan, banyak loan lah, kecuali credit card saja. Tahu kan? Okey, saya nak ajar anda satu benda yang saya rasa mungkin ada orang lain dah pernah cakap dengan anda. Saya akan repeat balik. Tapi bagus kalau anda boleh ambil manfaat daripada benda yang saya nak share ni. Boleh? Okey, bila kita cerita pasal moratorium, yes, betul, kita payah bayar. Yes, betul. Kalau kita ada, even ada standing instruction ataupun auto debit dekat akaun kita, tak ditolak pun duit kita, kita pun hore. Kalau dah ditolak tu, cepat-cepat pergi bagi tahu bank. Minta bank refund balik ke atau adjust lah apa yang patut. Tapi, dengar sini. Yes, bila saya sebut simpan duit semua orang dah tahu. Semua orang akan simpan duit dia, simpan tak belanja, simpan yang patut, tak. Itu memang klise, memang orang tahu. Simpan duit, simpan lah. Ataupun ada sekarang orang beli gold melalui, even sekarang kita ramai ada yang dah subscribe untuk Gold Dina, dapat emas percuma. Betul, siapa dah subscribe Gold Dina? Siapa yang dah subscribe Gold Dina, tahniah kepada anda, dah dapat emas percuma daripada tim Gold Dina. Okey, simpan duit memang normal. Tapi bila kita cerita pasal moratorium, soalan, contoh anda patut bayar installment tu 500 lah, paling senang lah, normal 500. Hai, apa khabar Tuan Burhan? Yes, dapat juga tengok live. Terima kasih Tuan Burhan. Okey, contoh anda punya installment tu 500 lah. Contoh beli kereta lah, mungkin kereta Azia lah kot, 500. Along that line lah, 500 for example. Loan kereta 500. Okey, soalan saya, adakah 500 tu anda buat apa dengan tidak perlu membayar 500 tu? Adakah bila anda cakap, okey lah, tak payah bayar 500 ni, bolehlah guna untuk buat apa-apa yang patut, beli shopping barang ke, bosan duduk rumah, CJ Wow Shop lah, Go Shop lah, lepas tu tengok Instagram Shop lah, semuanya ada. Apa kata anda jangan gunakan duit tu, anda ketepikan duit tu, campak ke tempat lain. Perkataan campak tu kasar lah bunyi dia, tapi sorok ke tempat lain. Ketepikan ke tempat lain. Contoh anda pergi masuk ke SB ke, anda masuk ke tabung haji ke, anda masuk ke FD ke, ketepikan duit itu dulu. Ketepikan duit itu dahulu. Simpan dengan cara anda masih lagi anggap duit tu anda perlu bayar. Faham ke faham? Siapa faham ni apa yang saya cakap ni? Maksudnya kalau anda kena bayar duit, anda kena bayar, sepatutnya anda kena bayar loan tu, moratorium tu. Patut kena bayar 500 ni. Tapi 500 tu tidak ditolak atau anda tidak perlu bayar duit tersebut. So, saya cadangkan anda ketepikan duit tu, letak dekat mana-mana tempat yang selamat. Dan jangan guna kalau boleh. Try untuk tidak guna. Cuba sedaya upaya untuk tidak guna. Anda mungkin cakap, tapi Tuan Nasrul, macam sekarang kan susah, macam mana? Jangan doakan anda susah. Anda kena usahakan. That's why saya ada beberapa tips lagi nak selamatkan duit ni. So, ketepikan duit tu. Ketepikan. Anggap macam anda kena bayar bulan ni. So, itu cara menyimpan yang paling penting. Saya ada banyak tips lagi. Tapi saya bagi satu ni dulu. Anda try buat dulu. Cakap orang sebelah, saya nak cuba. Ataupun kalau dah buat, tulis situ. Saya dah buat dah Tuan Nasrul. Dah buat dah. Saya dah buat. Ketepikan duit tu. Jangan guna. Sebab bila anda guna, anda akan dah, sebab eventually tuan-tuan dan puan-puan, just to inform you, moratorium tu adalah penangguhan, bukan tidak perlu bayar. So eventually bila dia dah habis saja tempoh moratorium, iaitu sampai bulan
bulan September. Tu dia Puan Norina, seorang banker dekat page saya. Dia cakap simpan ke tempat yang susah nak keluarkan. Contoh akaun ASB, tabung haji yang susah nak keluarkan. Yes, ketepikan dulu. Letak dekat tempat yang susah nak keluarkan. Ambil masa nak keluarkan. Ketepikan dulu. Bagus. Ketepikan. So that anda akan tahu. Sebab dia macam ni sebab masuk je tempoh bulan September nanti, anda boleh decide. Anda boleh negotiate dengan bank sama ada anda nak lanjutkan tempoh bayaran. Sebab 6 bulan tak perlu bayar. So dia top up lagi 6 bulan. Kalau contoh anda lagi 10 bulan nak kena bayar balance loan tu. Contoh loan kereta Azia tadilah, lagi 10 bulan je nak habis bayar. Tapi disebabkan anda tangguh bayar 10 bulan, campur lagi, tambah lagi 6 bulan, dia jadi yalah, dia jadi maintain 10 bulan lah maksudnya. Patutnya 10 bulan tolak 6 jadi 4 bulan, tapi dia maintain lagi 10 bulan, reset balik. So anda boleh buat macam tu, ataupun duit yang anda ada tu pergi bayar balik loan tu. So pada saya it's up to you lah. Decision terletak di bahu anda, sama ada anda nak buat macam mana. Tapi the best thing is, bila habis di bulan September anda ada duit tu anda boleh fikirlah nak buat apa. Nak invest ke? Kalau anda business owner, anda beli stok lepas tu dapat lagi ke? Yang penting anda dah ketepikan duit tu. Jangan pergi shopping ataupun guna untuk benda yang tak sepatutnya. Boleh faham poin nombor 1 ni? So itu nombor 1 tu saya sebut simpan, tapi perkataan simpan saya twist sikit. Simpan daripada tanggungjawab moratorium, tanggungjawab loan yang anda perlu bayar dan manfaat moratorium yang anda dapat tu. Okey. Menarik? Bagus, poin 1. Okey. Poin 2. Poin 2, tulis situ, ready 2. Saya perlukan anda punya ready 2. Tulis ready 2. Ready 2, tulis ready 2. Untuk poin yang kedua, tulis situ ready 2. Tulis ready 2, tulis ready 2. Tulis di ruangan komen ready 2. Kalau tak ada ready, saya tak teruskan. Ready 2, tulis. Terima kasih Puan Emilia, Cik Emilia, sorry, saya tak pasti cik ke puan, tapi saya consider ni lah. Ready 2. Okey. Okey, ready 2. Okey. Terima kasih Cik Bella HM. Wah, dia siap pakai topi dia, Bella HM. HM tu apa? Stands for what? Mesti ada something dia. Okey. Nombor 2 adalah, okey, yang ni memang nampak macam mudah, tapi sebenarnya sangat mudah. Boleh buat. Okey, ramai dekat sini. Siapa sini business owner? Saya lupa nak suruh anda tulis. Anda buat bisnes apa, dekat mana? Tulis kat sini. Kalau anda business owner, ni peluang untuk anda market kan. Mana tahu tiba-tiba benda yang anda jual tu orang yang sedang tonton live ni dia nak beli. Tulis kat situ anda buat bisnes apa dan di mana. Contoh tadi ada dekat page Nasrul Hadi tadi, dia kata dia buat business tuition dekat Johor. So anda tulis itu. Puan Emilia dia buat business fotografi dengan advertising. Cuma dia tak bagi tahu dekat mana. Okey, terima kasih Tuan Burhan. Saya buat bisnes jualan mainan di Setapak KL. Tuan Burhan, kalau saya tahu orang tahu saya kawan dengan you, orang tu adalah anak-anak saya, habislah. Saya terpaksa melontar dekat Tuan Burhan. Melontar, bukan melontar batu, melontar duit. Okey. Yes, terima kasih Puan Norina tu dia share dekat Facebook saya, page saya. Dia cakap sebab tak tahu apa bakal terjadi lepas 6 bulan, bulan 10 nanti baru decide duit yang terkumpul nak buat macam mana. Manfaatkan duit yang terkumpul. Yes, terima kasih Puan Norina, sharing yang sangat padu. Sangat padu daripada seorang banker. Yes. Okey, tuan kecil ni, Afzan Hassan, business workshop kereta, owner rempah ayam madu. Ayam madu. Wow, okey. So, okey, tengok saya Poin yang kedua adalah cuba dapatkan duit masuk setiap hari. Walaupun anda punya bisnes tak boleh run, fikirkan cara macam mana nak dapat duit setiap hari. Mungkin nampak macam tak logik tapi sebab tadi ada satu penonton dekat grup Nak Urus Bisnes, beliau cakap dia jadi ejen jual kerepek peria, dapat RM500 2 hari. Wow. Siapa tadi Sekejap, saya lupa kena tengok balik. Siapa tadi yang dapat RM500 tu? Alamak, saya lupa. Yes, Puan Mastura. Beliau ada bisnes bengkel. Puan Mastura ada bisnes bengkel, tapi dalam keadaan sekarang
Janji ada duit masuk, jadi ejen jual kerepek peria. Korang tahu tak sebenarnya dalam keadaan sekarang, bagi siapa yang join kelas MMM Doc baru-baru ni, benda paling senang nak jual makanan. Setuju? Benda paling senang nak jual adalah makanan. Sebab orang duduk rumah tak tahu nak buat apa, makan je lah. Tengok TV, Netflix dah habis tonton, TV dah semua TV, semua channel dah go through. So, betul tak? Ni dia, Puan Badariah Badi Uzaman 2. Dia kata, saya dari KB, produk dari Newcastle, Kelantan. Produk kudapan premium green pea snack jenama Superb Green. Tengok. Jual barang makanan. Kalau anda punya bisnes tak boleh jalan, anda pergi jadi ejen mana-mana produk. Lagi bagus kalau produk tu dirun oleh Titanium ataupun Spire, sebab dia ada plan pemasaran yang betul. So jual je apa-apa, jual makanan senang, jadi ejen. Mungkin ada kata, alah sikitnya dapat, baik aku buat bisnes macam aku biasa. Masalahnya bisnes yang anda buat tu kadang-kadang tak boleh run sekarang. Betul? So why not you jual something, so that duit masuk setiap hari. Bila duit masuk setiap hari, anda punya confidence level dan anda punya rasa ketenangan tu akan okey. Anda tak akan murung, anda tak akan stres, sebab anda tahu setiap hari duit masuk. Faham ke faham ni? So kena pastikan duit masuk setiap hari. So ada satu cara, yang pertama adalah jual saja barang apa yang boleh jual. Kalau anda tak boleh, macam Puan Badariah, of course dia buat bisnes makanan, jenama Superb Green. Dia boleh jual barang dia, tak ada isu. Ini kalau contoh Puan Emilia, dia buat fotografi. Dia tak boleh buat fotografi, ya ke tak boleh? Tu dia, Cik Bella, dia kata keropok lekor saya putus stok, so saya twist bisnes delivery daging mentah. Ambil tu, daging mentah betul, lembu banyak, lembu banyak menunggu untuk disembelih. Jual je apa-apa actually at the moment. Belajar jual. Kalau tak boleh nak jual barang sendiri, jual barang orang. Jadi dropship ataupun jadi ejen. Kalau Noah partner ni tak ada isu lah, memang barang dia boleh jalan. Madam Mu hari-hari buat live, tak ada isu. Yang lain-lain ni, jual je something, at least ada duit masuk. Sebab duit ni sama ada anda boleh run bisnes anda sendiri, tapi dalam masa sama anda ada income lain. Tapi saya suka kalau saya sebut pasal Puan Emilia tadi, dia buat bisnes fotografi. Adakah betul masa musim PKP ni fotografi tak boleh jalan? Pada saya tidak. Pada saya boleh jalan sebenarnya. Lain lagi kalau dia bijak, dia cari orang yang business owner yang buat bisnes makanan. Dia pergi cakap dengan orang tu, nak tak saya buat food review punya gambar. Angkat gambar cantik-cantik. Kan boleh buat dekat rumah je kalau lighting semua ada. Kalau lighting kat studio, pergilah lari kejap ke studio ataupun bawa lah lighting tu balik rumah. Banyak benda boleh buat. Satu lagi cara, anda nak pastikan duit boleh masuk setiap hari, anda collaborate. Collaborate especially dengan orang yang buat bisnes yang boleh jalan, seperti orang buat bisnes makanan. Saya tak tahu Puan Emilia dah start buat ke yang saya cadangkan ni. Anda buat food, apa kan, gambar food kan, bukan food tasting, dia namanya food review. Itu dah jadi satu cara yang terbaik untuk anda bantu. Sebab kalau gambar tu nampak cantik, orang rasa berselera. Ya betul, food photography. Yes, dah buat ke belum Puan Emilia? Betul-betul tu dah buat ke belum? Saya bagi idea ni, kalau tak saya buat sendiri ni. Saya adalah phone, bolehlah angkat gambar. Betul, sangat-sangat setuju. Saya memang buat. Tahniah Puan Emilia. Yes, tahniah. Ya, Puan Badariah pergi communicate dengan fotografer tu, Puan Emilia Nasir tu. Masa ni lah, lepas tu ketuk sikit harga dia. Negotiate lah harga, communicate lah. Setelah dia buat food photography, yes, buat. Tu contoh. Sebab saya ada fotografer dekat dalam ni. So kalau anda cuba fikir twist cara anda nak adjust anda punya bisnes. Macam mana waktu sekarang anda kena sangat kreatif. Sebab kita nak pastikan duit masuk setiap masa, setiap hari, untuk naikkan anda punya confidence level. Perasan tak? Sebab anda tadi suka duit. Siapa suka duit? Suka duit kan? Bila duit masuk, kita punya confidence level naik beberapa makam lagi. Betul? Setuju? Okay? Okay, so itu nombor 2. Point nombor 2, pastikan duit masuk setiap masa. Kalau anda terpaksa buat bisnes yang di luar anda punya ni, buat je lah dulu. Stok nak susut tuan, dah start ejen daging salai. Aduh. Madam Mu pun dah ada isu dah, maksudnya Noah tak cukup stok. Ada kawan saya buat fotografi, buat promo 200 untuk photoshoot gambar produk. Yes, ambil. Kalau tak puas hati kualiti tu, komplain.
Sebab orang yang buat fotografi tu janji tak apalah, kalau komplain pun janji dia puas hati, klien puas hati dengan kualiti gambar yang dia ambil. Tak ada isu, buat je Puan Badaria. Bagus, bagus, dah buat dah. Okay, so boleh. Point nombor 2, pastikan duit masuk. Okay, point nombor 3, ready 3. Tulis situ ready 3. Ready 3. Tulis ready 3. Tulis ready 3. Boleh, saya tunggu. Apa khabar Puan Julie Paleh? Terima kasih Puan Julie. Dia suka tag kawan-kawan dia. Tag Puan Julie. Tag semua orang. Sorry, Cik Julie. Cik ke Puan? Saya tak sure lah. Saya pun risau nak panggil orang tu Puan ke Cik ke. Kalau lelaki senang Tuan. Oh, Cik Emilia. Saya experience 10 tahun. Yes. Maksudnya gambar makanan tu daripada mungkin rasanya so-so je, tapi disebabkan gambar naik beberapa peringkat. Tapi tak ada isu. Jangan risau, orang yang jual makanan, rule of thumb nombor 1, ni tips tambahan rule of thumb nombor 1, jual makanan, apa saja anda buat, makanan mesti sedap. Kalau makanan tak sedap, tak boleh jual makanan. Alhamdulillah Puan Noridah Ramli, terima kasih. Stok rempah ayam madu makin tinggi permintaan. Alhamdulillah, tahniah. Okey, so nombor 3. Nombor 3, sangat simple, tapi saya nak tambah twist sikit. Bukan twist lah, saya nak bagi sedikit macam vitamin untuk poin ni. Okay, poin nombor 3 adalah perkataan paling senang orang selalu sebut. Kawal perbelanjaan anda. Kawal perbelanjaan anda. Control. Perkataan dia control. Control your expenses. In English. Bunyi dia sedap sikit Kalau kawal perbelanjaan anda, bunyi dia terus macam ngantuk Tapi boleh cakap control your expenses. Bunyi dia terus nampak bijak. Siapa yang biasa pergi kelas saya punya mantra adalah bukan nak suruh anda jadi accountant, bukan nak suruh anda jadi pakar kewangan ke apa. Saya nak anda nampak bijak. So, cuba cakap kawal perbelanjaan anda. Bunyi dia macam kawal perbelanjaan anda, macam tak ada apa-apa. Tapi bila sebut control your expenses, bunyi dia terus nampak bijak terus. Betul? Okay. Yes, memang logik. Kita memang simpan duit, kita memang kena simpan, kontrol kita punya expenses. Itu jelas, terang lagi nyata. Tetapi saya nak bagi twist sikit, saya nak grip sikit tentang saya punya point yang ketiga ni. Okay, ramai orang akan spend something. Dia akan tetap spend. Orang akan tetap spend pada waktu macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apa yang membezakan anda sebagai business owner dengan orang lain yang tidak menonton live ni adalah kawal perbelanjaan anda dengan belanja benda yang bila anda spend duit ni, anda dapat duit lagi. Tengok tangan saya. Spend, dapat lagi. Spend, dapat lagi. Kalau anda boleh buat depan kamera, buatlah walaupun orang tengok anda pelik. Spend, dapat lagi. Spend, dapat lagi. Spend, dapat lagi. Spend, apa maksud dia tu? Obviously, kalau contoh paling jelas, apa saja anda spend dapat lagi, of course, beli stok, beli bahan mentah untuk recycle balik buat produk. So itu paling jelas. Jangan kedekut untuk spend beli stok. Sebab bila anda beli stok, anda akan dapat jual dan anda akan dapat duit balik. And the best is kalau boleh anda dapat duit dulu baru anda spend. Contoh apa? Anda buat pre-order ke, collect deposit ke. Ya, macam Spiderman. Spend dapat balik. Spend dapat balik. Ada macam Spiderman. Spiderman macam ni. Tangan dia macam ni. Ni spend dapat balik. Spend dapat balik. Okey. Mungkin ada yang dah tangan dah lengur lah tu. Dah buat dah. Okey. Itu beli stok. Itu normal. Itu orang kata biasalah tu. Yang kedua, contoh spend dapat duit balik macam tadi lah. Kalau anda jual produk makanan atau even anda dia tak semestinya makanan saja, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin anda jual produk kecantikan. Kalau anda punya gambar cantik menyebabkan orang akan bayar atau beli lebih banyak, spend lah untuk fotografi, professional photographer punya servis. Okay, spend dapat balik. Mungkin bayar 200 tapi dapat lagi. Tapi ada satu benda yang anda spend, anda kena dapat balik berkali-kali ganda. Siapa nak tahu? Tulis situ, nak tahu. Tulis, nak tahu. Tulis, nak tahu. Tulis situ, nak tahu. Tulis, nak tahu. Ni point paling penting yang saya rasa kalau saya share kejap lagi memang you all akan macam mungkin ketuk kepala, ketuk tangan kat dahi, nak ketuk kepala. Apa dia tu? Tulis situ, nak tahu. Saya perlukan at least 5 orang tulis nak tahu. Tulis, nak tahu, nak tahu. Apa benda yang anda nak tahu yang saya nak share? Pasal spend, dapat balik.
kunci utama spend dapat balik ni. Seriously. Apa dia tu? Cepat. Anda dekat page saya ni tulis nak tahu. Terima kasih dekat nak urus bisnes. Anda dah tulis dah nak tahu. Okey. Apa dia tu? Spend dapat balik ni. Kejap. Macam mana boleh tak keluar komen ni? Okey, ramai dah nak tahu. Okey, memang dia sangkut sikit. Okey. Spend untuk pekerja. Soalan, spend untuk pekerja. Apa maksud Tuan Nasrul? Bayar gaji, bayar komisen, kalau perlu overtime contoh, bayar pekerja. Okey. Soalan. Siapa kat sini dia boleh nampak dah waktu-waktu COVID krisis ni, dia boleh tahu yang mana kaca, yang mana permata. Apa maksud dia tu? Apa maksud deep lagi? Bahasa paling direct, maaf bahasa saya, mana staff yang boleh pakai, mana staff yang tak boleh pakai. Waktu macam ni lah you all tahu. Setuju? Siapa setuju? Masa ni lah you all tahu staff mana yang boleh disuruh buat kerja, staff mana yang rela untuk berkorban untuk bisnes anda, dan staff mana yang terang jelas dan nyata ini memang betul-betul lah kontak tak dapat, apa pun tak tahu, mana pergi pun hilang, tak tahu ke mana. Betul tak? Okey, faham ke faham ni? Spend dapat balik tu maksudnya apa? Kalau anda bayar dekat gaji bayar pekerja yang akan mendatangkan income lagi bagus kat anda, tu good job lah. Tapi ada tak anda bayar, terpaksa bayar gaji, tapi staff tu communicate dengan dia pun tak ada, nak buang tak pandai macam mana nak buang, takut kena report pula dengan JTK, tak tahu proses apa semua, dah jahanam. 6 jahanam namanya. Okey, faham ke faham ni? So waktu sekarang ni lah anda kena tengok balik anda punya payroll cost, anda punya cost gaji, tengok balik list nama tu. Siapa lah yang aku patut suruh berhenti, siapa yang aku patut suruh pergi cuti tanpa gaji, CTG sekarang, perkataan short form paling popular, CTG. Staff runner, yes, staff runner pun bagus juga. Tengok juga Cik Bella. Kalau even anda bayar untuk runner pun, adakah runner tu bebas COVID? Runner tu laju, pantas, dengar cakap. So waktu-waktu macam ni lah anda kena spend untuk pekerja yang akan mendatangkan income kepada anda. Kalau staff tu tak mendatangkan income, anda sendiri kena faham lah apa patut anda buat dekat staff tu. Dia macam ni kadang-kadang. Ada orang tu masa sebelum COVID, dia punya role berbeza. Tapi bila dia COVID, dia tak boleh. Role dia dah dia tak boleh buat kerja tu. Saya bagi satu contoh lah. Boleh saya bagi satu contoh tak? Saya cerita sikit. Nak tak dengar cerita? Boleh saya cerita sikit? Boleh saya cerita? Siapa nak saya cerita, cakap nak cerita. Tulis. Nak cerita. Saya perlukan. Sambil-sambil tu tolong belanja saya love. Saya suka love macam ni. Saya tak suka love macam ni. Love macam ni kecil. Pada saya buat macam ni adalah duit. Tapi saya nak love macam ni. Belanja saya love. Belanja saya love. Love pula. Belanja saya love. Okay. Siapa nak dengar saya cerita? Okay. Siapa nak dengar saya cerita? Okay. Cerita dia berbunyi begini. Okay. Cerita dia adalah nakik punyalah excited Puan Emilia sampai nakik jadi ceritanya. Okay. Semua orang sedia maklum, Richooks adalah sebuah company yang run event, betul? So memang tak ada staff, Puan Noah, partner KL, terima kasih. Okay. Kami punya company memang buat event, tuan-tuan dan puan-puan. So kami memang team kami buat event. Staff kami ada team event, maksudnya yang coordinate live seminar. Tapi sekarang boleh tak buat live seminar? Tidak boleh. So apa yang kami buat di Richooks adalah, saya just nak share, team yang buat event ni kita ubah dia punya role. Sebab dia tak boleh buat kerja sekarang. Macam mana dia nak buat kerja? Kita tak ada live seminar. Tapi kita ada team event ni, kita ubah dia punya role. Dia buat semua benda yang akan mendatangkan duit. Contoh paling jelas, dia buat sales. Dia jadi agent team sales kita, yang communicate dengan klien, bantu klien untuk daftar kelas, bantu klien untuk bagi consultation, untuk bagi tahu MMM ni macam mana, ZTM macam mana, kelas urus macam mana, urus gaji, urus duit, urus kos, urus data, urus cukai. So dia akan bantu untuk bercakap dengan potential klien. So kalau selama ni team event tu, kalau nak cakap dengan anda, even kita ada live seminar pun, dia tak buat sales ni. Dia bercakap dengan orang pun tak boleh. Macam ada gula dalam batu. Nak bercakap pun tak boleh. Tapi disebabkan sekarang ni kadang-kadang tak perlu bercakap pun, hanya perlu WhatsApp bercakap dengan peserta ataupun klien, boleh close. So faham ke faham ni?
So bila kita nak bayar gaji pekerja macam ni, kita rasa macam tenang. Sebab dia mendatangkan duit. Walaupun dia tak boleh buat event dia, dia bantu kita untuk support buat sales. Faham ke faham ni? So you all ni, kalau lah contoh you ada team kerani atau admin yang selama ni tak pernah buat sales, tapi sekarang dia tak boleh buat pun. Nak pergi buat kerani admin macam ni, office pun tak boleh masuk. Betul? Suruhlah dia buat sales. Kalau dia berkira, dia cakap, mana boleh saya degree ataupun master in office management katanya. Master office management. Ataupun ada PhD in office management. PhD office management. Kerja dengan awak SME. Tak tahu kenapa. Dia ada PhD office management. Dia kata, saya cuma boleh buat kerja office je. Kalau office tutup, saya tak perlu buat kerja. Sebab office tutup. Saya mematuhi PKP, MCO, Perintah Kawalan Pergerakan, Movement Control Order. Saya follow sebab saya ada PhD. Cakap dengan dia, PhD awak ni PhD doctorate ke PhD perasaan hasad dengki? Kalau dia degil sangat, suruhlah dia cuti tanpa gaji. Sebab kalau dia tak ada fungsi, awak nak buat macam mana? Betul? So kena faham. Anda bos sekarang ni. Siapa bos? Kita bos, betul? So kita janganlah ikutkan sangat gila-gila staff kita ni. End up kita yang jadi staff. Staff saya lari semua. Hari seorang je yang setia. Terima kasih Puan Nurida. Satu lagi pada saya, kalau staff lari, anda patut bersyukur sebenarnya. Anda patut bersyukur kalau staff lari waktu sekarang. Siapa rasa dia ada staff dia lari dan dia tiba-tiba rasa mula-mula dia stres, tapi lama-lama dia rasa bersyukur? Siapa ada macam tu? Puan Nurida macam mana? Rasa bersyukur tak staff lari? Siapa ada staff dia yang dah berhenti dengan dia, tapi mula-mula dia bengang, dia marah, dia rasa macam staff tu tak berikan dia tak balas jasa lah orang kata. Tapi tiba-tiba dia rasa bersyukur pula. Sebab apa? Sebab waktu ni lah dia tahu staff mana yang setia untuk bantu dan staff mana yang sebenarnya tak minat pun kerja dengan kita sebenarnya. Bila dia tengok kita macam goyang sikit, bisnes macam tak jalan, tak sure, then macam mana? Sebab kos kurang. Yes, kos akan kurang. Tu minta staff-staff saya minta mereka jadi runner hantar ikan. Kalau sebelum ni main dengan aircon, sekarang tolong packing ikan. Yes, terima kasih Puan Nani. Okey, staff saya ada 2 orang cuti tanpa gaji tanpa gaji Puan Wani, tak multitask. Lepas tu sebelum Covid 2 orang lari. Yes, bagus. Alhamdulillah berhenti. Wow. Kan? Nampak tak? Kejarkan gaji besar. Come on lah, mana ada company nak bagi gaji besar sekarang? Company besar pun tak boleh buat bisnes. So nak pergi kejarkan tu, ucapkan selamat berjaya lah kat dia. Tu dia Puan Syazwani, dia kejarkan gaji besar. Lepas tu Covid melanda, dia kena duduk rumah. Kalau staff lari waktu sekarang, kena sujud syukur. Terima kasih Tuan Ali Sungai. Sujud syukur tepi sungai dekat Taman Negara, tak ada isu Tuan Ali. Tak, saya semua mau stay. Sakit kepala macam mana mau bayar gaji. Ni terbalik pula. Zarinah Mokhtar. Tu dia. Pandai saya bahasa Jawi. Masih lagi boleh baca Jawi sikit-sikit. Dia kata staff saya semua mau stay. Sakit kepala macam mana nak bayar gaji. Itu dah terbalik dah. Kalau macam ni, pergi negotiate dengan staff untuk potong gaji. Potong gaji. Saya lega staff resign. Yes, Cik Noah partner KL. So itulah namanya kawal perbelanjaan. Poin nombor 3 tadi. Yang mana ini namanya salah satu aspek tentang urus gaji. Esok saya akan ada run sesi nama dia urus gaji. Siapa akan join saya esok? Ada tak dalam ni yang akan join saya punya sesi esok untuk kelas urus gaji secara online? Dan saya akan buat kelas tu daripada pagi sampai malam esok. Saya buat kelas urus gaji. Saya dah lama tak buat kelas ni. Saya pernah buat kelas ni 2 kali je, tak silap saya. Yes, tahun 2018-19 saya pernah buat. Lepas tu saya tak buat sebab saya sibuk. Tapi sekarang sebab saya nak kata tak sibuk, sibuk juga. Tapi sebab mengenangkan keperluan, saya buatlah kelas urus gaji ni. Esok saya buat. Esok saya buat. Just pagi ni lah saya buat secara online. So itulah, siapa yang minat adalah Titan Spire, dijemputlah untuk adik. Tapi yang lain-lain ni kena tanya tim saya. Saya pun tak jelas berapa harga dia sekarang. Saya sekarang ni basically buat je kelas tu. Minggu lepas saya buat kelas urus cukai. So esok saya buat urus gaji. Minggu ni saya buat pasal duit dengan costing. Hari Sabtu Ahad saya buat 2 hari kelas. Pagi malam, pagi malam. Saya buat pagi sampai malam. Gila kan? So saya buat.
Saya join kelas urus kos nanti 18/4. Yes, 18/4 Puan Hidayah Nordin. Yes, saya akan buat kelas urus kos 18/4. Urus duit 19/4. 2 hari berturut-turut. So minggu ni saya ada 3 hari kelas. Tuan Hafiz Jasmi, kalau kenal pengetua Spire, dia akan buat kelas urus data hari Rabu. Yes. So kami uruslah apa yang boleh urus. Itulah dia. Saya buatlah apa yang patut. So itulah yang saya punya point hari ni. Konsep dia tentang urus. So siapa yang berminat bolehlah tanya tim saya. DM tim kami. Cakap nak buat nak belajar tentang urus ni. It's not, sebenarnya saya bukan nak cerita pasal kelas sebenarnya ni. Saya just nak borak-borak je. Sebab saya nak anda simpan duit. Saya nak anda bawa masuk duit hari-hari, kawal duit. Dan salah satunya bila saya cakap pasal kawal perbelanjaan, point nombor 3 tadi, saya nak anda pilih staff yang betul. Pilih staff yang akan menjana lebih banyak. Ingat keluar duit dapat balik, keluar duit dapat balik, keluar duit dapat balik. Tengok tangan ni, pak laju. Ambil kau. Pening kau boleh tengok keluar duit dapat gaji. So macam mana? Bagus Puan Wani. Dia kata seorang staff ada request nak cuti tanpa gaji. Dia nak berniaga sendiri. Lagi kaya dia dari gaji sehari. Bijak dia. Yes, bagus. Bagus. Okay. So itu saja saya borak-borak dengan anda. So saya just nak bagi tahu update saya punya aktiviti. Esok saya akan buat kelas urus gaji itu secara online. Tuan Ali Sungai nak urus data. Nanti tim kita communicate. Tuan Ali boleh message PM tim kami. Sama ada anda kalau nak tanya pasal program, itulah bukan nak jual saya just nak cakap je. Kami bosan-bosan buat program. Okey. Ni sesi classroom. Komen nak urus. Yes, kalau nak urus boleh call 019-244-2244. Anda pula boleh WhatsApp. Type richworks.com/WhatsApp. Boleh WhatsApp tim kami. Tim kami sedia nak bantu kalau anda nak urus ni. Boleh DM PM tim kami. Bagi nombor telefon biar tim kita call. Kalau anda ni jenis macam malas nak menaip, nak orang call je, tak apa. Kita bagi layanan mesra, kita call. Apakah? Tahniah Tuan Faizuddin. Alhamdulillah sales masuk kencang hari ni. Alhamdulillah. Atau paling gempak sekali anda boleh tinggal nombor phone kat ruangan komen. Terima kasih Puan Norina. Dia tulis learning point. Terima kasih sangat-sangat. Okay. So itu saja pagi ni. Kita jumpa lagi insyaAllah. Hari ni hari Isnin. So kita akan jumpa balik hari Jumaat untuk sesi bangun. Dan saya ada permulaan hari ni. Saya akan start try untuk live setiap hari di page Richwork. Nantikan poster-posternya. Kita akan bagi tahulah macam mana caranya berlaku. Kita akan buat live di page Richwork, Richworks. So nanti tengoklah macam mana kita akan buat live tersebut. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana menonton dari mula sampai habis. Good job. Cakap orang sebelah bangun. Ni sesi bangun namanya. So itu trademark saya, cakap orang sebelah bangun. Bangun. So terima kasih. Tahniah kepada anda yang dah berjaya simpan duit. Tahniah kepada anda yang dapat duit masuk hari-hari. Dan tahniah kepada anda yang kawal perbelanjaan dengan baik setiap hari. Good job. Tahniah. Terima kasih Puan Liana Kelly. Terima kasih. Waalaikumsalam Tuan Khairul Muhammad Zaki. Terima kasih Puan Nur Hidayah. Terima kasih Puan Emilia. Tengok dari mula sampai habis. Good job. So kepada anda semua, all the best untuk hari ini dan minggu ini. Minggu baru. Kita dah hampir masuk ke cycle ketiga untuk MCO ataupun PKP. So stay safe. Hashtag duduk di rumah dan doakan semoga kita punya frontliner kita diberikan kesihatan dan keteguhan untuk terus memberi khidmat kepada kita. Okay? Frontliner kita jururawat, nurse, doktor. Samalah tu jururawat, nurse, doktor, polis, askar, bomber, Jabatan Pertahanan Awam. Semua ni lah. So all the best untuk mereka. Kita doakan. Dan kita pun all the best untuk duduk di rumah. Tapi kita masih lagi boleh jana duit. Masih lagi boleh buat bisnes. Okay. Take care. Jaga diri. Assalamualaikum.